saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur المذهب بلسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bagi membaca dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW ini, kita menjadi asbab untuk mendapat syafaat baginda SAW pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis yang mana menunjukkan bahawa Nabi SAW pada hakikatnya telah mengetahui kelima-lima perkara gaib, iaitu yang pertama adalah waktu berlakunya kiamat, yang kedua waktu turunnya hujan, yang ketiga apa yang ada di dalam rahim, dan kesemua hadis-hadis ini kita dah bincang apa yang berlaku pada keesokan hari dan di bumi mana seseorang itu akan meninggal dunia. Cuma insya-Allah pada hari ini kita akan bincang sedikit tentang bukti ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pada hakikatnya baginda mengetahui bilakah akan berlakunya kiamat. Waktu turunnya hujan kita dah bincang pada minggu yang lalu, yang mana Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat bahawa hujan akan turun di tempat si fulan. Dalam riwayat lain Nabi SAW beritahu kepada para sahabat yang mana hujan akan turun di bumi Yaman. Dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW hakikatnya mengetahui bilakah waktu akan turunnya hujan. Manakala apa yang ada di dalam rahim juga kita dah sebut pada minggu yang lalu, yang mana Nabi SAW dalam beberapa hadis menyatakan bahawa kandungan para sahabiat pada zaman Rasulullah SAW, Nabi tahu sama ada kandungan tersebut adalah lelaki ataupun perempuan. Dan ada kalanya Nabi SAW bagi tahu yang di dalam rahim tersebut adanya kandungan, walaupun Nabi SAW tidak mengetahui ataupun tidak diberitahu akan perkara tersebut, tapi Nabi SAW telah mengetahuinya. Dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib, hatta apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, apa yang akan berlaku pada keesokan hari, kita dah tengok pada minggu yang lalu hadis-hadis yang mana Nabi SAW beritahu kepada para sahabat tentang apa yang akan berlaku. Begitu juga
dengan di bumi mana para sahabat akan meninggal dunia. Nabi SAW memberitahu kepada beberapa sahabat tentang di bumi mana yang mereka akan meninggal dunia. Pada hari ini insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincang sedikit untuk bab ke-6 ataupun faedah yang ke-6, dan kita akan masuk kepada faedah yang ke-7, dan insya-Allah jika diberi kesempatan, jika ada masa yang lebih, kita akan masuk kepada hadis yang pertama daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini. Baik, tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan boleh buka pada halaman ke-57 daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada halaman ke-57, setelah pengarang menjelaskan dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tahu apa yang akan berlaku pada keesokan hari, dan Nabi SAW juga mengetahui di bumi mana seseorang itu akan meninggal dunia. Lalu pengarang, yakni As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, beliau mengatakan konklusinya hadis-hadis berkaitan bab ini, yakni bab berkaitan dengan menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui kelima-lima perkara gaib yang kita bincangkan sebelum ini, sangat banyak. Kata pengarang, hadis-hadis yang menunjukkan Nabi mengetahui kelima-lima perkara tersebut adalah sangat banyak, hingga mencapai kepada darjat mutawatir. Itu sebut sebelum ini darjat mutawatir. Bila kita kata hadis itu adalah hadis yang mutawatir, maksudnya apa? Maksudnya bilangan hadis tersebut sampai kepada tahap yang mana mustahil para sahabat ataupun para perawi meriwayatkan hadis tersebut berpakat untuk menipu. Dan bila kita sebut sebagai mutawatir, maka dalil tersebut adalah dalil yang paling kuat. Seperti yang kita dah sebut sebelum ini, bahawa ada dua dalil di dalam hadis. Yang pertama dalil mutawatir, dan yang kedua dalil hadis mutawatir dan hadis ahad. Bila kita kata hadis mutawatir, maka hadis tersebut adalah hadis yang kuat dan boleh dijadikan sebagai hujah. Seperti yang telah kami nyatakan, seperti yang telah pengarang bincangkan pada bahagian yang sebelum ini, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan berkenaannya. Dan kita dah sebut hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi tahu kelima-lima perkara tersebut, maka sepatutnya, kata pengarang, tak boleh lagi dah ada keraguan kita yang merasakan bahawa seolah-olah Nabi SAW tu tak tahu perkara gaib, seolah-olah Nabi SAW tidak diberitakan oleh Allah tentang perkara gaib. Dan kata pengarang lagi, berkaitan dengan pengkhabaran baginda SAW kepada setiap orang, yakni sahabat, tentang apa yang berlaku pada keesokan hari, lusa, yang mana telah saya nyatakan sebahagiannya sebelum ini, yang pengarang dah sebut hadis-hadis yang kita bacakan pada minggu yang lalu. Dan begitu juga apa yang akan mereka perolehi pada keesokan hari. Semua ini tidak terhitung banyaknya. Maaf ya, ada gangguan teknikal. Okey, kita sambung ya. Berkaitan dengan pengkhabaran baginda SAW tentang apa yang akan berlaku pada keesokan hari, semua ini tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk diketahui perinciannya. Bahkan kata pengarang, tidak ada satu majlis pun daripada majlis-majlis baginda yang mulia yang tidak menyatakan perkara tersebut. Maknanya, dalam setiap majlis Nabi SAW bersama dengan para sahabat, Nabi dah bagi tahu kepada para sahabat yang apa akan berlaku pada keesokan hari, apa yang akan berlaku kepada engkau, bagaimana keadaan engkau akan meninggal dunia, dan sebagainya. Kemudian pengarang kata lagi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh merujuk pada bab-bab al-fitan. Ya, kata pengarang, kalau nak tahu lebih lanjut, kalau masih ada orang lagi tak percaya, ragu-ragu, dia kata, betul ke ni Nabi tahu perkara gaib ni? Ataupun ada yang kata, betul ke Nabi tahu kelima-lima perkara gaib tersebut? Maka kata pengarang, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, maka bolehlah merujuk kepada bab-bab al-fitan. Bab-bab al-fitan maksudnya apa? Dalam setiap kitab hadis,
terutamanya Sunan Sittah, daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Kesemua kitab hadis ini, termasuk juga dengan Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kesemua kitab hadis ini ada satu bab yang khusus namanya bab Al-Fitan, menjelaskan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi kata pengarang, kata Sayyid Abdul Aziz, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk kepada kitab-kitab tersebut, bab-bab yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Begitu juga yang terdapat di dalam kitab Al-Khasa'is An-Nabawiyah. Begitu juga perkara ini disebutkan, dinyatakan di dalam kitab-kitab Al-Khasa'is An-Nabawiyah, seperti karangan Al-Hafiz As-Suyuti, karangan Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah. Al-Imam As-Suyuti, beliau ada mengarang kitab Al-Khasa'is An-Nabawiyah, keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang beliau namakan sebagai Al-Khasa'is Al-Kubra. Dan kitab Al-Khasa'is An-Nabawiyah ada banyak, antara yang lain Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir, karangan Ibnu Kathir, menjelaskan tentang Khasa'isun Nabawiyah, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kitab Al-Mawahibul Laduniyah, karangan Al-Qastalani. Begitu juga dengan Ghayatus Sul Ibn Al-Mulakkin, karangan kitab Mursyidul Mukhtar, karangan Ibnu Tulun, dan Al-Lafzul Mukarram, karangan Al-Hudairi dan sebagainya. Jadi kata pengarang, kalau nak tahu lebih lanjut tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tahu perkara gaib, silalah rujuk kepada kitab-kitab tersebut, dan anda akan mendapati bahawa dalam kitab tersebut syarat penuh dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pada hakikatnya mengetahui kelima-lima perkara gaib tersebut. Dan kata pengarang lagi, begitu juga dengan kitab-kitab Dalailun Nubuwah, karangan Imam Al-Baihaqi dan karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani. Kitab Dalailun Nubuwah ni ada banyak, antaranya yang masyhur adalah karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani dan karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Di sana ada juga karangan Khasa'is Afdhalil Makhluqin, karangan Umar bin Ali bin Al-Mulakkin. Ibn Al-Mulakkin, beliau mengarang kitab Dalailun Nubuwah dengan judul Khasa'is Afdhalil Makhluqin. Begitu juga dengan Li Abil Qasim Ismail Al-Asfahani, yang meninggal dunia pada tahun 535 Hijrah. Beliau mengarang kitab Dalailun Nubuwah. Begitu juga dengan Muhammad bin Yusuf bin Waqid Al-Firyabi, yang meninggal dunia pada tahun 212. Beliau juga ada mengarang kitab yang berjudul Dalailun Nubuwah, dan beberapa kitab Dalailun Nubuwah yang lain. Jadi dalam kitab-kitab tersebut dinyatakan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi mengetahui tentang kelima-lima perkara gaib tersebut. Dan kata pengarang lagi, dan selain mereka berdua, yakni selain daripada Abu Nu'aim Al-Asbahani dan Imam Al-Baihaqi, yang sangat banyak, supaya anda memperoleh keyakinan. Supaya apa? Untuk kita rujuk kepada kitab-kitab tersebut. Kata pengarang, untuk kita mendapat keyakinan. Kerana mungkin dengan beberapa hadis yang telah disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz sebelum ni, mungkin ada orang lagi masih rasa ragu-ragu, masih tak percaya, ke ni Nabi SAW tahu perkara gaib. Maka kata pengarang, kalau masih tak percaya ataupun mahukan keyakinan, maka rujuklah kepada kitab-kitab tersebut, dan anda pasti akan mendapati bahawa Nabi SAW mengetahui kelima-lima perkara tersebut. Kemudian kata pengarang bahkan mencapai kepada tahap ainul yakin. Kata pengarang, bukan sekadar tahu, bukan sekadar yakin, bahkan boleh sampai kepada makam ainul yakin. Ainul yakin ni apa? Para ulama membahagikan keyakinan itu kepada tiga. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Antaranya yang pertama surah At-Takatsur ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ilmal yakin adalah martabat yang pertama, yang mana seseorang itu dia mengetahui tentang satu perkara hanya daripada sudut dia mengetahui, tanpa dia tahu bagaimana keadaan sebenar, tanpa dia meyakini tentang sebenar-benar perkara tersebut. Contohnya, seseorang dia mengetahui ataupun mendengar tentang azab neraka, maka itu namanya ilmu yakin. Kita dengar tentang azab neraka, kita dengar tentang nikmat di syurga, dan kita yakin akan perkara tersebut, maka itu namanya ilmu yakin. Dia baru ilmu yakin, dia belum betul-betul yakin lagi, sebab kita hanya dengar.
Ada martabat yang kedua seperti yang Allah sebut dalam surah At-Takatsur, surah yang sama ayat 7, Allah kata thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Allah mengatakan bahawa kemudian mereka akan melihatnya dengan ainal yakin. Ainal yakin ni maksud dia apa? Dia tengok dengan biji mata dia sendiri. Dia betul-betul yakin dengan mata dia sendiri bila dia nampak orang masuk dalam syurga. Bila dia nampak orang masuk dalam neraka, maka pada ketika itu dia akan berasa ainul yakin. Dia akan yakin dia bertambah daripada sebelum ni yang hanya mengetahui. Tetapi bila sampai kepada dia melihat hakikat neraka dan syurga, maka pada ketika itu namanya ilmul yakin. Dan kata ulama, ada lagi satu martabat yang lebih tinggi, keyakinan yang lebih tinggi yang namanya hakul yakin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 95, inna hadza lahu haqqul yakin. Allah menyatakan dalam surah Al-Waqiah tentang istilah hakul yakin, yakni yakin yang sebenar-benar yakin. Kata ulama, hakul yakin ni apa? Hakul yakin ni diumpamakan seperti seorang yang bila mana dia dah dengar tentang syurga neraka. Itu namanya yang pertama, ilmu yakin. Kemudian naik kepada martabat yang kedua, ainul yakin. Dia melihat tentang syurga dan neraka. Bila hakul yakin adalah martabat yang paling tinggi, keyakinan yang paling tinggi, iaitu bila seseorang dia masuk di dalam syurga ataupun dia masuk ke dalam neraka, wal-iyadzubillah. Maka bila dia masuk dalam neraka misalnya, ataupun dia masuk ke dalam syurga, maka pada ketika itulah barunya sampai kepada darjat yang paling tinggi, iaitu keyakinan yang sebenar-benar yakin, hakul yakin. Baik, jadi kata pengarang, bila kita rujuk kepada kitab-kitab hadis yang disebutkan sebelum ini, maka akan sampai kepada martabat yang kedua, iaitu ainul yakin, benar-benar yakin tentang perkara tersebut, yakni tentang Nabi SAW mengetahui kelima-lima perkara gaib. Disebabkan terdapat banyaknya keadaan dan perincian yang diriwayatkan daripada pelbagai jalan dan sanad yang mampu menghasilkan sekurang-kurangnya ilmu daruri kepada pembacanya. Ilmu daruri ni apa? Ilmu daruri adalah dengan kita mengetahui tanpa perlu mengkaji, tanpa perlu kita berfikir panjang. Hanya cukup dengan kita membaca, maka kita akan meyakini bahawa perkara tersebut benar-benar berlaku. Yakni Nabi SAW benar-benar mengetahui tentang kelima-lima perkara gaib. Apatah lagi bagi mereka yang mengkaji berkaitan perkara ini. Kalaulah dengan hanya membaca, menilik kepada hadis-hadis tersebut, kita akan mendapat kepada suatu ilmu daruri, maka apatah lagi orang yang mengkaji secara detail, mendalam, cari tentang riwayat-riwayat hadis, menggabungkan di antara riwayat hadis, maka orang ini akan menjadi lebih yakin. Kemudian kata pengarang, kesemua perkara ini termasuk dalam 5 perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kunci-kunci perkara gaib. Baginda telah mengkhabarkan tentangnya dalam bentuk umum dan terperinci. Jadi Nabi SAW, baginda memberitahu tentang perkara gaib dalam 2 bentuk, dalam 2 keadaan. Bentuk yang pertama dalam keadaan bentuk yang terperinci, dan yang kedua dalam bentuk umum. Bentuk terperinci maksud dia apa? Dalam bentuk yang terperinci, Nabi SAW mengkhabarkan semua yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Maaf ya tuan-tuan, banyak betul gangguan hari ni. Mungkin dia suruh minta tukar baru agaknya. Baik, kita sambung ya. Okey, Nabi SAW memberitahu tentang perkara gaib dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk yang terperinci, yang kedua dalam bentuk yang umum. Dalam bentuk yang terperinci maksud dia apa? Nabi SAW maksud dia apa? Semua yang ditunjukkan, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab muka surat 58, semua yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat serta semua yang dikhabarkan oleh baginda kepada mereka berkaitan dengan hal keadaan yang akan berlaku kepada diri mereka secara terperinci. Maksudnya semua hadis yang kita sebut sebelum ini yang menunjukkan Nabi SAW beritahu kepada para sahabat yang kau akan meninggal sekian-sekian, akan meninggal di tempat sekian, akan meninggal pada zaman sekian, akan hidup selama 100 kurun dan sebagainya, maka itu adalah pengkhabaran Nabi dalam bentuk yang terperinci. Detail Nabi bagi tahu sahabat ini akan meninggal sekian-sekian, sahabat ini akan menempuhi sekian-sekian, maka itu dalam bentuk yang terperinci.
Dan Nabi SAW juga ada mengkhabarkan perkara gaib dalam bentuk yang umum, iaitu semua pengkhabaran Nabi SAW tentang keadaan umatnya. Nabi SAW bagi tahu tentang hal keadaan umat baginda, seperti yang kita akan lihat di dalam kitab ini. Hadis-hadis 40 ini himpunkan dalam kitab ini. Kesemua ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan Nabi memberitahu perkara gaib dalam bentuk umum, secara umum. Begitu juga tentang perubahan mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada suatu keadaan yang baik kepada keadaan yang tidak baik, satu kurun kepada kurun yang lain, sehinggalah berlakunya kiamat. Semua ini menunjukkan bukti yang jelas bahawa Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan kepada baginda kelima-lima perkara tersebut, dan Allah telah mengizinkan kepada baginda untuk menceritakan dan mengkhabarkan tentangnya. Jadi sama ada perkara tersebut adalah perkara yang terperinci ataupun perkara umum, maka kedua-duanya adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberi izin kepada baginda untuk memberitahu kepada umatnya, memberitahu kepada para sahabat. Namun kata pengarang, Allah tidak mengizinkan kepada baginda untuk menceritakan berkenaan waktu berlakunya kiamat, yang merupakan pengakhiran alam ini secara spesifik. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, kan kita sebut sebelum ini tentang 5 perkara gaib, yang mana waktu turunnya hujan kita dah bincang, apa yang ada di dalam rahim pun kita dah lihat, apa yang berlaku pada keesokan hari pun kita dah tengok, dan di bumi mana seseorang itu akan mati pun telah kita bincangkan sebelum ini. Tinggal suatu lagi perkara gaib yang kita belum bincang, iaitu waktu berlakunya kiamat. Adakah Nabi SAW mengetahui waktu berlakunya kiamat? Kata pengarang, Nabi SAW mengetahui waktu berlakunya kiamat dengan spesifik. Nabi tahu bila akan berlakunya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda untuk merahsiakan supaya setiap makhluk akan mendapat balasan atas apa yang mereka usahakan di dunia ini. Ya, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, ya, Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Bahkan Nabi SAW mengetahui waktu berlakunya kiamat. Tinggal lagi Allah tidak mengizinkan kepada baginda untuk menceritakan kepada umat baginda, tidak mengizinkan kepada baginda hatta menceritakan kepada para sahabat tentang bilakah waktu berlakunya kiamat secara spesifik. Tapi kata pengarang, hakikatnya Nabi mengetahui perkara tersebut. Tinggal lagi Nabi tidak diberi izin oleh Allah untuk memberitahu kepada umatnya. Sebab apa? Sebab supaya setiap makhluk akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 15, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan, yakni ketika mereka hidup di dunia dulu. Jadi antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada baginda untuk menceritakan kepada umat baginda tentang waktu berlakunya kiamat secara spesifik adalah supaya manusia itu akan dihisap, akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Kalaulah Nabi SAW bagi tahu kepada umat tentang bilakah waktu berlakunya spesifik, waktu berlakunya kiamat, nescaya manusia akan bersedia. Misalnya, contoh kita kata kan, Nabi SAW, misalnya Nabi kata kiamat akan berlaku pada tahun 2026 contohnya. Maka manusia pada ketika itu, sebelum 2026, mereka akan rasa relax. Tak apa, kiamat lama lagi kan? Aku tak sampai jumpa kiamat dah. Maka dia tak kisah, dia tak heran. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tarikh, waktu secara spesifik supaya manusia akan dihisap, dinilai mengikut apa yang telah mereka kerjakan. Menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala tidak membezakan di antara manusia yang hidup pada kurun yang pertama sehinggalah manusia yang hidup pada akhir zaman. Baik.
Kita lihat dalam muka surat 59, kata pengarang, walaupun kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan kepada baginda waktu berlakunya kiamat, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada baginda berkenaan rahsia-rahsia perkara gaib yang lain, sama ada berkenaan urusan keduniaan ataupun urusan akhirat, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan kepada baginda untuk memberitahunya. Dan ini juga bertepatan dengan bab akidah. Bila kita bincang dalam bab akidah tentang sifat wajib bagi Nabi, ada suatu sifat wajib bagi Nabi, antaranya adalah at-tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Tabligh itu diistimewakan kepada Rasul, bukan kepada Nabi. Yang para Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Sebaliknya para Rasul, wajib bagi mereka untuk bersifat dengan at-tabligh, yakni menyampaikan. Mungkin ada yang persoalkan, Ustaz, bukankah sifat para Nabi itu at-tabligh? Kalaulah Nabi SAW tahu perkara gaib, sudah pasti Nabi akan bagi tahu kepada umatnya. Jawapannya apa? Kalau kita bincang di dalam bab akidah, kalau kita pelajari kitab-kitab akidah, kita akan mendapati bahawa dalam kitab-kitab tersebut menyatakan bahawa at-tabligh, ketika membincangkan berkenaan sifat at-tabligh, iaitu menyampaikan wahyu, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak disampaikan, maka para rasul tidak akan menyampaikan perkara tersebut. Ini berkaitan juga dengan sifat amanah para rasul. Jadi at-tabligh tersebut bukanlah bermakna para rasul akan menyampaikan segala apa yang dia tahu. Sebaliknya para rasul akan memberitahu kepada umatnya apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Baik. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan perkara ini bagi sesiapa yang mengkajinya serta memerhatikan dalil-dalilnya. Kata pengarang, terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahawa hakikatnya Nabi SAW mengetahui tentang waktu berlakunya kiamat. Dalil yang paling jelas, kata pengarang, hadis-hadis baginda yang mengkhabarkan berkenaan tanda-tanda besar kiamat, yang apabila tanda-tanda ini berlaku, maka akan berlakulah kiamat dan berakhirlah alam ini. Kata pengarang, dalil yang paling jelas ialah Nabi SAW dah bagi tahu dah tentang apakah tanda-tanda waktu berlakunya kiamat. Kalaulah Nabi SAW tahu tanda-tanda berlakunya kiamat, sudah pasti Nabi juga mengetahui bilakah waktu akan berlakunya kiamat. Baik, kita langkau ya. Dan kata pengarang lagi, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui tentang waktu berlakunya kiamat hampir kepada martabat mutawatir. Dan kalau tuan-tuan lihat di dalam surat 60, kata pengarang, selain itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha, ayat yang sama kita sebut sebelum ini, akadu ukhfiha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akadu ini menunjukkan seolah hampir. Ya, kalau di dalam bahasa Arab, akadu itu seolah hampir-hampir Allah sembunyikan waktu datangnya kiamat. Jadi kata pengarang, kenapa dalam ayat tersebut, dalam surah Taha ayat 15, Allah menggunakan perkataan akadu, hampir Allah sembunyikan? Kata pengarang, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan kalimah akhfaituha, telah aku sembunyikan? Bila digunakan kalimah akhfaituha, telah aku sembunyikan, itu jelas menunjukkan tak ada siapa yang tahu bilakah waktu berlakunya kiamat. Tetapi dalam Al-Quran, dalam surah Taha, Allah mengatakan akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan waktu berlakunya kiamat, litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Jadi kata pengarang, ini dalil yang jelas menunjukkan bahawa waktu kiamat itu tidaklah disembunyikan oleh Allah kepada semua makhluk. Sebaliknya, Nabi SAW diberitahu oleh Allah tentang bilakah waktu akan berlakunya kiamat. Ala kulli hal, tuan-tuan, berkaitan dengan masalah adakah Nabi SAW mengetahui waktu berlakunya kiamat secara spesifik ataupun tidak, itu masih berlaku khilaf di kalangan ulama, dan ia bukanlah berkaitan dengan usulul aqidah. Dia tidak berkaitan dengan
asas akidah, sebenarnya ia hanyalah berkaitan dengan furu'ul akidah. Oleh itu, kalaulah kita dengar ada orang kata, ataupun ada sebagian ulama yang berpandangan bahawa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, maka itu adalah pendapat mereka, dan kita tidak sepatutnya menyalahkan pandangan orang lain yang mengatakan Nabi tidak mengetahui perkara gaib, walaupun kita dah baca, kita dah dengar dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi mengetahui perkara gaib hatta waktu berlakunya kiamat. Jadi kesimpulan dia adalah perkara yang khilafiyah, perkara yang berselisih di kalangan ulama. Jadi tak perlu untuk menyalahkan antara satu sama lain. Natijahnya, kata pengarang, khilaf tentang sama ada Nabi SAW diperlihatkan tentang kunci-kunci perkara gaib yang 5 atau tidak adalah merupakan khilaf yang tidak membawa kepada apa-apa makna. Tadi kita sebut tentang khilaf sama ada Nabi mengetahui tentang waktu berlakunya kiamat secara spesifik ataupun tidak, kerana masih ada ulama yang mengatakan Nabi SAW tidak mengetahui secara spesifik tentang waktu berlakunya kiamat. Tetapi pada bahagian ini, pengarang mengatakan bahawa jika ada orang yang mendakwa bahawa Nabi SAW sebenarnya dia tak tahu tentang 5 perkara gaib, Nabi tak tahu apa yang akan berlaku pada keesokan hari, Nabi tak tahu bila turunnya hujan, Nabi tak tahu apa yang ada dalam rahim, Nabi tak tahu di bumi mana seorang itu akan meninggal dunia, maka kata pengarang, orang yang mendakwa perkara tersebut adalah merupakan khilaf yang ghairu mu'tabar, khilaf yang tak boleh kita ambil peduli pun, kerana dia adalah khilaf yang tidak membawa kepada apa-apa makna, tidak membawa kepada apa-apa nilai. Sebab tu kata pengarang, seseorang pernah berkata, laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu hadhun minan nazar. Seseorang pernah berkata, dan bukanlah semua khilaf itu diterima, ya ada perkara khilaf. Kadang-kadang kita berselisih pendapat, kita berkhilaf dalam beberapa masalah. Tapi kata pengarang, kata al-muallif daripada seseorang yang pernah berkata, bukanlah semua khilaf itu dia datang dalam keadaan kita kena terima khilaf tersebut. Kenapa? Kerana ada khilaf yang boleh kita terima, yang boleh kita jadikan sebagai perkara yang boleh dikhilaf, dan ada perkara yang kadang-kadang yang orang berkhilaf, berselisih dengan kita, tapi perkara tersebut tidak sepatutnya diperselisihkan. Antaranya adalah perkara sama ada Nabi SAW mengetahui perkara gaib ataupun tidak. Kerana kata pengarang, masalah tentang adakah Nabi mengetahui perkara gaib ataupun tidak itu bukanlah merupakan perkara khilaf yang mu'tabar, yang mempunyai nilai yang perlu dibincangkan, kerana dia adalah merupakan khilaf yang tidak ada nilai. Sebab seperti dalil yang kita telah lihat sebelum ini jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui tentang perkara-perkara gaib tersebut. Illa khilafan lahu hadun minan nazar, melainkan khilaf yang mempunyai hujah dan dalil. Termengarang, seseorang pernah berkata, bukanlah semua khilaf tu kita terima, tetapi khilaf tersebut yang kita terima adalah apa yang mempunyai hujah dan dalil. Kalau ada orang menyalahi kita dalam satu masalah dan dia pun cakap kosong tanpa menyatakan dalil dan hujah, maka kata pengarang, itu adalah merupakan khilaf yang sia-sia. Tak payah ambil tahulah, buat tak tahu je, kerana ia khilaf yang tidak perlu kita bincangkan. Kemudian kata pengarang lagi, maka khilaf ini adalah merupakan khilaf yang tidak perlu untuk diberikan perhatian, bahkan wajib untuk dibuang ataupun ditinggalkan, serta tidak perlu untuk dibincangkan. Hal ini demikian kerana dakwaan ini muncul daripada orang yang jahil berkenaan as-sunnah, yang ini hadis-hadis Nabi SAW, seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Baik, kemudian pengarang juga ada sebutkan tentang satu syubhah, persoalan yang timbul. Mungkin ada orang tanya tentang, dia kata, kalaulah Nabi SAW mengetahui perkara gaib, maksudnya ilmu Nabi ni sama macam Allah lah. Maksudnya kita seolah-olah menyamakan ilmu Allah dengan ilmu Nabi, yakni ihatah bi kulli syai'in, yang mana ilmu yang mengetahui semua perkara gaib itu kan ilmu Allah, kata dia. Adakah seseorang yang mengatakan Allah mengetahui perkara gaib menunjukkan bahawa dia menyamakan ilmu Allah dengan ilmu Nabi SAW? Jawapannya jelas tidak. Seperti tuan-tuan boleh lihat dalam buku ini pada halaman ke-61, pengarang menjawab, syubhah ini merupakan syubhah yang batil. Orang yang mendakwa bahawa bila kita kata Nabi mengetahui perkara gaib itu seolah-olah menyamakan ilmu Allah dengan ilmu Nabi, itu adalah merupakan syubhah, keraguan yang batil, yang sesat.
dan lebih batil daripada menyebutkan diri dengannya. Maka kata pengarang, syubhah ini adalah syubhah yang batil, yang tak perlu pun kita bincangkan tentangnya. Oleh sebabkan itu, tidak terlintas langsung di fikiran seorang pun daripada kalangan umat Islam tentangnya, kerana semua umat Islam mengetahui dengan sangat yakin dan pasti, sehingga tidak ada lagi keraguan maupun rasa sangsi bahawasanya ilmu Nabi SAW bukanlah dengan makna yang diitlakkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata pengarang, umat Islam kalau yang paling tak reti pun, yang tak belajar agama pun tahu bahawa ilmu Allah dengan ilmu Nabi itu tak pernah sama. Dia tak akan sama. Kenapa? Kerana kalaulah kita belajar dalam bab akidah, dalam sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya sifat al-ilmu, sifat pengetahuan bagi Allah, ataupun sifat Allah yang maha mengetahui, maka dalam sifat tersebut kita akan bincang bahawa sifat ilmu Allah itu adalah merupakan sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat ilmu Allah adalah sifat yang wujudi, sifat yang sememangnya ada, qa'imatun bidzatihi. Dalam tafsiran yang lain, di dalam pentakrifan yang lain, sebagian ulama mengatakan sifatun qadimatun, suatu sifat yang qadim, yang menunjukkan bahawa sifat ilmu Allah itu qadim, yakni tidak ada permulaan. Sedangkan ilmu Nabi SAW, pengetahuan Nabi SAW tentang perkara gaib itu bukanlah qadim. Sebaliknya, ilmu pengetahuan Nabi SAW itu adalah merupakan kasbi, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda. Jadi tak sama, tak boleh sama kita nak samakan di antara ilmu Allah dengan ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Kita tuan-tuan boleh tengok pada halaman ke-61, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kunta tadri mal kitab walal iman." Allah bagi tahu kepada Nabi, engkau wahai Muhammad tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu. Ini Nabi SAW, sebelum Allah bagi tahu, sebelum Allah menjelaskan kepada Nabi tentang perkara gaib, Nabi tak tahu. Dalam ayat yang lain, Allah SWT firman, "Wa wajadaka dhallan fahada." Kata Allah SWT, dan didapatinya engkau mencari-cari, yakni jalan yang benar, lalu ia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi hidayah. Jadi pada asalnya Nabi SAW tak tahu, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, dan ini bersalahan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah terhasil daripada kasbi, ini ilmu yang dapat dengan melalui usaha, ataupun ilmu yang badihi, ilmu yang kita boleh dapat dengan begitu mudah, ataupun nazari, secara nazari, yang ini mengetahui melalui penelitian, melalui kajian, ataupun ilmu secara daruri, maksudnya ilmu yang diketahui secara mesti, bila pukul mesti sakit, maka itu ilmu daruri. Ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah bersalahan dengan perkara-perkara tersebut, kerana ilmu Allah itu adalah ilmu yang qadim, yang azali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjawablah persoalan ataupun syubhah yang cuba dilontarkan oleh sebahagian manusia yang kononnya mengatakan bahawa orang yang mendakwa Nabi mengetahui kelima-lima perkara gaib itu menyamakan ilmu Nabi dengan ilmu Allah adalah tidak benar, kerana ilmu Allah adalah sangat berbeza dengan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan pengarang juga, kita langkau pada halaman ke-63, pengarang ada sebutkan tentang sedikit perselisihan yang berlaku di antara Abu Ali Al-Hasan bin Mas'ud Al-Yusi dengan Abu Marwan Abdul Malik bin Muhammad At-Tajmu'ati, seorang qadi di Sijil Masah. Sijil Masah ni suatu kawasan yang ada di Morocco. Dia merupakan qadi di kawasan tersebut. At-Tajmu'ati, yang qadi di Sijil Masah tersebut, beliau ada mengarang sebuah kitab yang berjudul Malaqut Talab wa Jawab Ustaz Halab. Kitab tersebut adalah kitab menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Ustaz Halab, yakni Ustaz Ahmad bin Abdul Hayy Al-Halabi Al-Syafi'i. Beliau menanyakan soalan kepada At-Tajmu'ati, ataupun nama sebenar beliau Abu Marwan Abdul Malik bin Muhammad At-Tajmu'ati. Jadi Ustaz Halab ni dia tanya kepada Qadi Sijil Masah, yakni At-Tajmu'ati, adakah Nabi SAW mengetahui perkara gaib? Lalu Qadi Sijil Masah ini At-Tajmu'ati mengarang kitab Malaqut Talab untuk menjawab persoalan yang ditanyakan oleh Ustaz Halab. Dan ada seorang lagi, nama dia Abu Ali Al-Yusi. Beliau merupakan seorang pakar dalam bahasa,
dan beliau bukanlah dalam bidang hadis, beliau hanya ahli falsafah, ahli yang mendalami dalam bidang bahasa. Jadi berlaku perselisihan di antara dua tokoh ini, yakni At-Tajamu'ati dengan Abu Ali Al-Yusi. Abu Ali Al-Yusi, beliau mendakwa bahawa Nabi SAW tak mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib, kata Al-Yusi, hanya Allah SWT. Tapi perkara ini dijawab oleh At-Tajamu'ati dengan mengatakan bahawa Nabi SAW hakikatnya mengetahui perkara gaib seperti mana yang telah diberitakan oleh Allah SWT kepada baginda. Dan pengarang Sayyid Abdul Aziz juga sebut dalam kitab ini bahawa dikatakan bahawa Abu Ali Al-Yusi ni, seorang ahli bahasa ni, beliau dah menarik kalam tersebut. Tapi kata Sayyid Abdul Aziz, sama ada beliau tarik ataupun tidak, maka hujah beliau tidak ada nilai, tidak boleh dipakai. Kenapa? Kerana beliau bukan bidang hadis, beliau bidang bahasa, dan sepatutnya beliau tidak berkata-kata, tidak berbicara soal hadis yang bukan dalam bidang beliau. Dan sebelum daripada dua tokoh ini juga berlakunya perselisihan di kalangan ulama India dan ulama Hijaz, yakni ulama yang ada di Makkah dan Madinah pada sekitar awal kurun ke-20, sekitar tahun 1990. Telah berlaku perselisihan di antara ulama yang berada di India dan ulama yang berada di Makkah dan Madinah. Al-Alama Ahmad Radha Ali Khan Al-Baralwi Al-Hanafi, beliau telah mengarang 3 buah penulisan untuk menjelaskan tentang perselisihan yang berlaku pada ketika itu. Yang pertama, beliau mengarang kitab yang berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun fi ilmi al-bashiri wa ma kana wa ma yakun. Yang kedua, kitab Mali'ul Jaib bi ulumil ghaib. Dan ada sebuah lagi kitab yang lain. Yang ketiga-tiga kitab tersebut menjelaskan bahawa Nabi SAW mengetahui tentang perkara gaib. Dan sebelum itu juga ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Allamah As-Sayyid Mansur Al-Baghdadi pada kurun ke-10 yang berjudul Iqamatus Syawahidil Manqul wal Ma'qul ala Ihatati Ilmi Nabiyyin Ar-Rasul. Sebuah kitab dikarang oleh Al-Allamah As-Sayyid Mansur Al-Baghdadi tentang menunjukkan bahawa Nabi SAW hakikatnya mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Dan kitab tersebut telah dipuji oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Hadal dalam kitab Thabatnya. Kitab Thabat ni maksud dia apa? Kitab Thabat ni adalah kitab yang seseorang ulama dia menghimpunkan riwayat ataupun sanad yang beliau perolehi daripada guru-guru beliau. Jadi setiap sanad-sanad tersebut, kalau bahasa moden kita hari ini kita guna SV, kan? Kita sebut tentang detail pembelajaran kita belajar di mana, pada tahun bila, maka itulah seumpama itulah Ats-Tsabat, lebih kurang kitab Ats-Tsabat, yang mana seorang ulama dia akan menghimpunkan sanad-sanad yang beliau perolehi daripada guru-guru beliau dalam pelbagai bidang. Dalam kitab Sabat, Al-Habib Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Hadal yang berjudul An-Nafsul Al-Yamani, beliau telah memuji kitab Iqamatus Syawahidil Manqul wal Ma'qul ala Ihata Ilmin Nabi Rasul ini, dan beliau mengatakan bahawa kitab ini sangat baik, sangat bagus untuk dijadikan sebagai rujukan mengetahui tentang dalil-dalil bahawa Nabi SAW pada hakikatnya mengetahui akan perkara-perkara gaib seperti mana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Baik, selesai kepada bab ataupun faedah yang ke-6, dan kita masuk sedikit pada faedah yang ke-7. Pada halaman ke-66, kata pengarang, saya menyatakan dalam kitab Al-Arba'in ini beberapa hadis yang tidak mencapai kepada darjat sahih dan hasan. Kata pengarang, dalam kitab ini beliau menyatakan hadis-hadis yang bukanlah pada martabat sahih ataupun hasan. Ataupun kita boleh sebut ada beberapa hadis yang tidak sampai kepada martabat sahih dan hasan. Apa dia sahih? Hadis sahih, kata ulama hadis, itu mestilah mempunyai lima syarat. Yang pertama, ittisalus sanad. Yang ittisalus sanad ini maksud dia sanad yang bersambung. Sanad dia mesti bersambung, tak boleh terputus di antara seorang perawi sehinggalah kepada seorang perawi sehinggalah kepada Nabi SAW. Kesemuanya bersambung. Yakni kita kata bersambung, sama ada perawi tersebut memang dengar daripada perawi yang sebelumnya ataupun perawi tersebut berjumpa dengan perawi sebelumnya, dan begitulah sehingga kepada Nabi SAW. Ini syarat yang pertama untuk sebuah hadis itu menjadi hadis yang sahih. Yang kedua, hadis tersebut mestilah yarwihi adlun. Hadis tersebut mestilah diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Kalaulah seorang perawi itu merupakan seorang perawi yang tidak adil,
Misalnya dia kuat menipu, maka hadis tersebut akan menjadi hadis yang palsu, akan dibuang. Yang ketiga, syarat hadis sahih, mestilah hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Dhabit ni apa? Ingatan yang kuat. Kalau ada sesebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang punya ingatan yang lemah, maka hadis tersebut akan turun darjatnya daripada sahih kepada hasan. Yang keempat, syarat hadis sahih itu mestilah dia lam yushadz, ataupun tidak syadz, tidak ada padanya syadz. Syadz ni apa? Yukhalifu liman awthaqa minhu. Hadis syadz itu berbeza ulama hadis dalam menafsirkan makna sebenar hadis syadz, seperti disebutkan oleh Ibn Salah. Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa hadis syadz itu adalah infiradus thiqah, berseorangnya perawi thiqah dalam meriwayatkan hadis. Tetapi pendapat yang paling masyhur yang digunakan pakai adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yakni maksud hadis syadz ni apa? Syadz ini adalah yukhalifu liman awthaqa minhu, seseorang perawi yang thiqah tapi dia bersalahan, menyalahi perawi yang lebih thiqah daripadanya. Maka kalau ada seorang perawi meriwayatkan hadis dan riwayat tersebut bersalahan, berbeza dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya, maka hadis tersebut namanya hadis syadz, dan hadis tersebut tidak boleh menjadi hadis yang sahih, dia akan turun martabat. Yang terakhir adalah ghairul illah, ghairu mu'allal. Yang kelima, syarat hadis sahih itu mestilah dia tidak boleh ada illah. Illah ni apa? Illah ni panjang perbincangan dia kalangan ulama tentang makna sebenar illah, tapi secara umum, secara mudah untuk kita mengetahui tentang apakah makna illah. Illah itu adalah sababun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis. Illah adalah suatu sebab yang tersembunyi, yang biasanya bila orang tengok hadis tu, bila dia cek perawi-perawi, dia tak nampak ada masalah ke hadis tu. Dia kata hadis ni okey lah ni, dah kira sahih lah ni. Tetapi pada hakikatnya hadis itu bermasalah. Ada suatu masalah yang tersembunyi sehingga boleh merosakkan hadis tersebut, boleh menjatuhkan hadis tersebut daripada sahih kepada hasan ataupun daif. Itu nama dia illah. Dan illah ini adalah suatu illah ni bahasa Arab dia penyakit. Jadi illah ni adalah satu perkara yang dia bukan boleh diketahui oleh semua orang. Dia hanyalah diketahui oleh mereka yang pakar dalam bidang hadis. Barulah dia boleh detect, barulah dia boleh tahu tentang ada suatu masalah, problem pada sanad sehingga boleh merosakkan hadis tersebut dan menurunkan darjatnya daripada sahih kepada hasan ataupun daif ataupun maudhu'. Maka 5 syarat ini adalah syarat yang penting yang mesti ada di dalam sesebuah hadis untuk menjadikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau tak ada 5 syarat, maka hadis tersebut tidak akan digelar sebagai hadis yang sahih. Sangat ketat ditetapkan oleh para ulama untuk menetapkan sama hadis itu adalah hadis yang sahih ataupun tidak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya menetapkan syarat tambahan, iaitu mestilah perawi yang kita sebut sebagai ittisalus sanad, bersambungnya sanad tersebut, mestilah dia berjumpa. Kalau dia tak berjumpa, maka hadis tersebut tak akan dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Oleh kerana itu, Sahih Bukhari didahulukan daripada Sahih Muslim, kerana Imam Muslim tidak mensyaratkan mulaqah, tidak mensyaratkan pertemuannya di antara dua perawi. Sebaliknya Imam Bukhari mensyaratkan untuk masuk hadis tersebut dalam Sahih Bukhari, perawi yang meriwayatkan antara dua perawi yang meriwayatkan satu hadis, mestilah mereka bertemu dan meriwayatkan hadis. Barulah hadis tersebut dimasukkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian itu hadis sahih. Hadis hasan apa pula? Hadis hasan adalah hadis yang ittisalul sanad, bersambung sanad. Yarwihi adlun, diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Cuma masalah daripada yang ketiga. Hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang qillatud dhabt, kurang ingatan dia. Tidak seperti perawi hadis yang sahih. Perawi hadis sahih dia mestilah ad-dhabtut tam, mempunyai hafalan yang cukup kuat sehingga kadang-kadang sukar untuk dia lupa tentang satu periwayatan hadis. Sebaliknya untuk hadis hasan, perawi tersebut adalah mempunyai ingatan, dia kuat ingatan, cuma ingatan dia tidak sekuat seperti perawi hadis yang sahih. Ingatan dia kurang sedikit sehingga riwayat tersebut daripada sahih boleh turun kepada martabat hasan. Dan dia juga mempunyai 2 syarat yang tadi kita sebut tadi, yakni tidak syadz dan tidak illah. Cuma yang kurang pada hadis hasan adalah
perawi dia kurang ingatan, lemah sikit ingatan berbanding daripada perawi hadis yang sahih. Manakala hadis dhaif apa pula? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak menepati 5 syarat ini ataupun merosak di antara 5 syarat. Misalnya sanad dia tak bersambung, kita sebut sebagai munqati' ataupun munqati'. Nanti kita akan bincang tentang hadis munqati'. Ataupun mu'addal, terputus 2 sanad, maka hadis tersebut tidak akan menjadi sahih dan tidak akan menjadi hasan, sebaliknya dia hanya akan menjadi hadis yang dhaif. Begitu juga kalaulah diriwayatkan oleh seorang yang perawi yang dia tidak adil, tidak memenuhi syarat adil, tetapi dengan syarat dia bukan penipu, bukan kadzab, bukan seorang yang penipu. Kerana kalau seorang perawi itu dia merupakan seorang penipu, maka hadis tersebut automatik akan turun kepada maudhu', hadis yang palsu. Dia tak akan menjadi hadis dhaif, dia akan turun lagi kepada hadis yang palsu, yakni maudhu'. Hadis dhaif dia bukan maudhu', hadis dhaif hanyalah hadis yang lemah. Ataupun dia kurang daripada sudut ingatan yang sangat lemah, maka itu juga akan menjadi asbab kepada hadis tersebut turun martabat daripada sahih kepada hadis yang dhaif. Sehinggalah akhirnya, dan hadis maudhu', yakni hadis yang palsu, adalah hadis yang ada pada perawi hadis tersebut, daripada sanad hadis tersebut adanya seorang perawi ataupun lebih merupakan seorang yang penipu, seorang yang menipu, maka hadis tersebut akan menjadi hadis yang maudhu' ataupun hadis yang palsu. Jadi kata pengarang dalam kitab ni, ada beberapa hadis yang aku sebutkan dalam kitab 40 hadis ini, kata dia tak mencapai pun kepada martabat sahih ataupun martabat hasan. Walaupun begitu, kata pengarang, hadis-hadis tersebut tidaklah lebih rendah daripada darjat ad-dhaif al-munjabir. Ini istilah-istilah hadis yang kita kena faham sebelum kita nak bincang tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab ni, supaya nanti bila kita dah masuk dalam kitab ni, kita tak bincang lagi dah tentang apa dia hadis sahih, apa dia hadis hasan, apa dia dhaif munjabir, kerana kita dah bincang pada mukadimah. Sebab tu penting untuk kita bincang mukadimah ini supaya kita faham, dan bila kita masuk nanti kita boleh terus laju membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Dhaif munjabir ni apa? Hadis dhaif munjabir ni adalah hadis yang dhaif tetapi mempunyai syawahid dan mutaba'ah. Hadis yang dhaif, dia tidak mempunyai 5 syarat yang kita sebut sebelum ini, syarat-syarat hadis sahih. Dia hadis yang dhaif, tetapi hadis dhaif tersebut dia mempunyai penyokong, syawahid dan mutaba'at. Syawahid ni apa? Syawahid ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Ada satu hadis dhaif, misalnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas misalnya. Misalnya hadis Abdullah bin Mas'ud itu dhaif, dan hadis Abdullah bin Abbas juga adalah dhaif, tapi maknanya lebih kurang, maknanya hampir sama, maka hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif al-munjabir, dhaif yang dinaikkan martabatnya daripada dhaif kepada dhaif yang lebih kuat. Kalau hadis tersebut terlalu dhaif, maka dia akan naik kepada dhaif yang tidak terlalu dhaif. Kalau dia adalah hadis yang tidak terlalu dhaif, maka dia boleh naik kepada hasan li ghairih. Dia bukan hasan kerana hadis hasan itu ada dua. Ada hasan li dzatih, ada hasan li ghairih. Hasan li dzatih ni adalah hadis yang hasan yang kita sebut sebelum ini, yang mempunyai 5 syarat cuma perawi dia kurang ingatan. Itu hasan li dzatih. Tapi hasan li ghairihi, dia bukanlah asalnya hadis hasan, asal dia hadis dhaif, tapi disebabkan adanya syawahid, adanya hadis yang menyokong, adanya riwayat lain yang sama dengan riwayat yang tersebut, maka riwayat yang dhaif itu boleh naik kepada martabat hasan, tetapi bukan hasan li dzati, tetapi dia adalah hasan li ghairi. Hasan kerana hadis lain yang menyokong, sebab tu nama dia hasan li ghairi. Baik, itu adalah syawahid. Syawahid adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain tetapi mempunyai makna yang sama ataupun makna yang hampir sama, maka itu namanya syawahid. Mutaba'at apa pula? Mutaba'at juga adalah hadis yang menyokong. Tinggal lagi dalam bab mutaba'at ini, ulama hadis menetapkan syarat dia, perawi ataupun sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut mestilah sahabat yang sama. Misalnya ada 2 hadis yang makna dia sama, tapi untuk menjadi hadis itu sebagai mutaba'at,
kedua-dua hadis tersebut mestilah diriwayatkan daripada sahabat yang sama. Misalnya satu hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dhaif. Hadis yang kedua juga mestilah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dan kedua-dua hadis ini mempunyai makna yang sama ataupun makna yang hampir sama. Maka kalau ada dua perkara ini, syawahid dan mutaba'ah, maka sesuatu hadis dhaif itu boleh diangkat martabatnya daripada dhaif kepada hasan li ghairi. Jadi kata pengarang dalam kitab ini, walaupun adanya hadis-hadis yang dhaif, tetapi hadis-hadis dhaif itu mempunyai darjat yang munjabir. Dia tak akan rendah daripada hadis dhaif yang munjabir. Hadis dhaif dia dhaif, tetapi dhaif itu bukan dhaif yang bersendirian, tetapi dia dhaif ada hadis lain yang menyokongnya, seperti akan kita lihat dalam hadis-hadis nanti. Sama ada terdapat riwayat jarul lain yang menyokong dan mengangkatnya kepada darjat hasan li ghairi, seperti yang kita sebut sebelum ini, ataupun apa yang dikhabarkan bertepatan dengan realiti yang terjadi. Ini adalah merupakan bukti yang jelas menunjukkan kebenaran perawi tersebut, walaupun tidak ada jalur lain yang menyokongnya. Maka dalam kitab ini ada suatu keistimewaan ataupun kelainan yang dibawa oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, iaitu hadis yang dhaif, walaupun hadis tersebut tidak mempunyai syawahid dan mutaba'ah, tetapi hadis tersebut masih boleh menjadi kuat sekiranya hadis tersebut bertepatan dengan realiti semasa. Apa maksud bertepatan dengan realiti semasa? Apa yang Nabi SAW khabarkan sebelum ini, apa yang Nabi SAW telah khabarkan lebih daripada 1400 tahun dahulu, benar-benar terjadi pada hari ini, maka itu boleh dijadikan sebagai bukti menunjukkan kesabitan hadis tersebut. Menunjukkan hadis tersebut adalah hadis yang mempunyai sokongan. Dia tak akan menjadi sahih dan tak akan menjadi hasan. Cuma hadis tersebut hadis dhaif yang mempunyai penyokong, sehingga dia boleh digunakan di dalam masalah peristiwa-peristiwa akhir zaman. Perincian dalil apakah hujah daripada Sayyid Abdul Aziz kita akan sambung pada minggu yang akan datang, jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Perkara yang baik sempurna itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.